Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Zulkifli bin Haji Yaakob, pensyarah BML 3132, pengantar bahasa dan linguistik. Saya Muhammad Farid bin Bahar, pemegang kad matrik di 2019-2090912 akan membentangkan tentang tugasan kumpulan John Lyons yang bertajuk Linguistik Zaman India, Yunani, Arab, Zaman Pertengahan dan Zaman Perbandingan. Linguistik berarti ilmu bahasa. Orang yang ahli dalam ilmu linguistik disebut sebagai linguis. Linguistik sering juga disebut sebagai linguistik umum kerana tidak hanya mengkaji sesebuah bahasa sahaja. Kata linguistik berasal daripada bahasa Latin iaitu language yang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis, language. Dalam Itali, language. Dan Sepanyol, langue. Dan Inggeris, language. Akhiran ICS dalam linguistik berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu yang bererti ilmu tentang bahasa sebagai istilah ekonomi, fizik dan lain-lain. Menurut Abdullah Hassan 1978, linguistik ialah satu sains yang mengkaji bahasa. Linguistik ialah pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat yang diperlukan seperti pengkajian sains yang lain. Linguistik dikatakan saintifik kerana kaedah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang dilihat dan didengar. Objektif kajian ini adalah untuk menguraikan tentang ciri-ciri zaman linguistik iaitu pada zaman India, Yunani, zaman Arab, zaman pertengahan dan zaman perbandingan. Mengkaji tokoh-tokoh dan membincangkan tentang jenis zaman linguistik dalam kajian bagi mendapatkan gambaran terperinci tentang linguistik zaman India, Yunani, Arab, zaman pertengahan, zaman perbandingan. Objektif kajian ini adalah Matlamat kajian ini adalah untuk menguraikan tentang ciri-ciri zaman linguistik iaitu zaman India, Yunani, Arab, zaman pertengahan, zaman perbandingan, mengkaji tokoh-tokoh dan membincangkan tentang jenis zaman linguistik dalam kajian bagi mendapatkan gambaran terperinci tentang linguistik zaman India, Yunani, Arab, zaman pertengahan dan zaman perbandingan. Disenaraikan 3 objektif seperti yang dinyatakan. Yang pertama, menguraikan tentang ciri-ciri zaman linguistik. Yang kedua, mengkaji tokoh-tokoh linguistik. Dan yang terakhir, membincangkan tentang jenis zaman linguistik. Batasan kajian. Dalam kajian ini, pengkaji membataskan kajian kepada perkara-perkara tertentu supaya skop kajian tidak terlalu luas dan dapat mencapai objektif yang dinyatakan. Walaupun terdapat beberapa permasalahan yang timbul, akan tetapi hasil usaha dan kerjasama antara ahli kumpulan yang terdiri daripada 4 orang, tugasan yang diberikan ini dapat diselesaikan dengan baik. Wujudnya kemudahan teknologi pada masa kini, pengkaji dapat memanfaatkannya dengan melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan tajuk yang dikaji. Dengan itu, kemudahan tersebut dapat membantu dalam masalah pengumpulan data dan maklumat. Antara kepentingan kajian ini ialah yang pertama, memperlihatkan sejarah perkembangan linguistik mengikut zaman. Yang kedua, menambah dokumentasi tentang kajian linguistik. Dan yang terakhir, dijadikan panduan kepada masyarakat atau pengkaji lain sebagai medium rujukan. Antara definisi konsep dalam kajian ini ialah, menurut Verhaar 1985, linguistik berasal daripada perkataan Latin iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Dalam bahasa Perancis, perkataan linguistik juga boleh dijumpai seperti language, Itali lingua, Sepanyol lingua dan Inggeris linguistik. Secara rumusnya, ketika menjalankan kerja khusus ini, banyak pengetahuan, pengajaran, nilai yang telah kami pelajari. Selepas menjalankan kerja khusus ini, kami telah mendapat banyak ilmu pengetahuan mengenai sejarah linguistik zaman India, Yunani, Arab, zaman pertengahan dan zaman perbandingan. Kami amat bersyukur dapat mengetahui sejarah-sejarah linguistik ini. Selain itu, kami juga mendapat mempelajari dan mengenai beberapa bahasa linguistik dan tokoh-tokoh linguistik dari zaman Yunani, India, Arab, zaman pertengahan dan zaman perbandingan.